Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini. Dalam masa yang sama kita menyampaikan ucapan takziah dan kesedihan kita terhadap apa yang berlaku di Turki dan Syria dari gempa bumi yang hebat yang telah memakan korban yang begitu banyak, sehingga belasan ribu dilaporkan. Dan ini semua sesuatu yang sangat mendukacitakan. Namun bagi Allah Azza wa Jalla urusannya yang kita tidak tahu, dan Allah lebih tahu. Di sebalik apa yang kita lihat ada yang tersirat dan tersurat. Bagi Allah segala urusan. Namun ia mengingatkan kita apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain daripadanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadul ilm. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah yuqbadul ilmu itu diangkat, yakni Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu bimautil ulama, maksudnya dalam hadis yang lain dengan matinya para ulama. Wa taksuruz zalazil ya ay hatta taksuraz zalazil, sehingga banyaknya berlaku gempa bumi. Salah satu tanda kiamat. Wa yataqarrabaz zaman, dan zaman menjadi pendek. Zaman yang panjang menjadi pendek, shortened, accelerated. Ilmu diangkat, kita melihat dengan perginya generasi para sahabat radhiyallahu anhum dan salaf. Ilmu-ilmu yang datang selepas daripada itu tidak seperti mereka. Dan kemudian dengan perginya generasi yang gemilang, ilmu yang ditinggalkan walaupun banyak terhimpun, tetapi orang-orang saleh, jahabith, rijal yang membawa ilmu itu sudah tidak seperti sebelumnya. Wa taksuraz zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Dan kita tengok banyak kejadian gempa bumi di negara sebelah kita. Alhamdulillah kita masih dipelihara. Dan banyak cerita saban tahun, dalam setahun banyak kali berlaku gempa bumi. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yataqarrabuz zaman, dan masa menjadi pendek. Orang-orang yang hidup panjang umurnya, dia mengetahui pengalaman bagaimana pendeknya masa. Kalau orang tua-tua dahulu, dia akan tahu daripada satu minggu ke satu minggu rasanya jauh lebih panjang. Satu bulan ke satu bulan lebih panjang. Kita rasa baru saja habis Ramadan, nak sambut Ramadan yang baru pula. Benar-benar masa telah dipendekkan, dan kita semua merasainya.
Wa tadharul fitan, kata Nabi, dan kemudian akan zahirnya fitan, yakni fitnah yang banyak. Fitnah tu bukan maksud hang tuduh aku benda tak betul, itu fitnah orang Melayu. Fitnah yakni peristiwa dan kejadian yang menggugat keamanan, menggugat agama, menggugat kehidupan manusia. Manusia keliru tentang agama mereka, tergugat tentang keselamatan mereka. Wa tadharul fitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Wa yakthurul harj, dan banyaknya harj. Sebagian riwayat sahabat tanya apa? Nabi kata al-qatl, banyaknya pembunuhan, bunuh. Setiap kali berlaku pergaduhan, peperangan, kalau dahulu bunuh dengan pedang dan tombak, satu bom yang dilemparkan telah membunuh berjuta manusia. Berapa juta yang Amerika bunuh di Iraq? Begitu banyak manusia mati. Bahkan manusia mati melalui persenjataan yang lain, racun dan seumpamanya. Bergelimpangan manusia mati. Dan hadis menyebut berbagai-bagai lagi dalam hadis Imam Muslim dan selainnya menyebut, antaranya menyebut hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara, sehingga kembalinya tanah Arab menjadi murujan wa anhara, menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Hari ini orang viralkan di negeri Arab, air banyak, banjir, menghijau, unta-unta berada di tengah rumput yang menghijau dan bunga-bunga yang banyak. Nabi tak kata dia menjadi hijau. Nabi kata wa ta'udu ardul Arab, kembali tanah Arab menjadi murujan wa anhara, menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Maksudnya dahulu tanah Arab memang kebun-kebun dan sungai-sungai, ribuan tahun yang dahulu. Sebab itu saintis menjumpai aliran sungai di padang pasir, kesan-kesan pokok-pokok yang banyak, dan ini adalah merupakan profesi ataupun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nubuah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberkhabarkan kepada kita apa yang akan berlaku, dan sebahagiannya kita saksikan dan kita alami. Banyak lagi asyratus sa'ah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Pun begitu, kita hendaklah selalu mengingatkan diri kita tentang satu hal, bahawasanya sama ada kiamat itu kita nampak tanda-tandanya di depan mata kita, ia hadir semasa kehidupan kita ataupun tidak hadir, kita akan tetap menghadapi kiamat. Yang memisahkan kita dengan alam menuju kepada kiamat hanyalah kematian yang boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Tidak menunggu tanda-tanda kiamat untuk kita mati. Kadang-kadang dengan satu hentakan seseorang mati. Tadi dia bersembang panjang dengan kita, kemudian kita dengar berita sudah tak ada. Masih kita ternampak senyuman dan perkataannya, dia meninggalkan kita. Kematian benar-benar satu hakikat.
Tidak boleh lagi mengembalikan yang mati kepada kehidupan. Yang pergi jauh, mungkin kita boleh ikhtiar, beri tiket, beri duit untuk dia balik. Yang masuk penjara, mungkin kita boleh usaha lawan kes supaya dia keluar. Yang hilang, mungkin kita boleh cari, mana tahu berjumpa semula. Yang mati, walaupun di depan mata kita, tidak akan kembali lagi. Walaupun segala cara kita lakukan, kematian benar-benar satu hakikat. Dan tidak ada banyak yang membedakan antara hidup seseorang dengan seseorang, melainkan beberapa masa daripada nikmat dunia yang Allah berikan. Umur 60 tahun, barangkali satu orang menikmati hidup dunia. Tak ada yang ada dalam dunia ni sepanjang masa dia sentiasa gembira dan seronok. Lahirlah dia di dalam istana dengan segala kemewahan, kemasyhuran dan pujian orang pun, derita tetap memburu manusia di mana saja dia berada. Itulah dunia. Saya baca tentang Elvis Presley. Hebat dari segi pencapaian, orangnya menawan, rupa ada, kemasyhuran menjadi kegilaan wanita. Doktor dia bagi tahu dia makan 10,000 biji ubat pada beberapa bulan yang akhir. Tekanan dan macam-macam lagi. Begitulah artis-artis Korea yang orang Malaysia, sehingga yang tak makan Korea pun pergi makan Korea juga, punya minat dengan artis Korea. Sebab apa makan Korea? Pasal minat ke artis Korea. Ada yang sanggup belanja duit pergi kat mana artis tu lalu, tunggu. Hari tu saya sebut, daripada Malaysia pergi ke Korea bukan kerana ada pertunjukan artis, tapi kerana tahu flight artis tu akan sampai dan dia akan lalu ke situ, nak tengok lalu. Jauh pun manusia kegilaan. Mereka sendiri tekanan. Ada yang nak bunuh diri, ada yang ambil pil tak boleh tidur. Mereka tersenyum di atas pentas, menangis di dalam kehidupan yang sebenar. Mungkin anak-anak Palestin yang bermain bola di khemah pelarian lebih gembira dari sebahagian anak-anak orang kaya yang hidup dengan segala kemewahan di istana. Allah mencampakkan kehidupan dan membahagi-bahagikannya untuk kita semua tahu, wamal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itulah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kamu tak berakal? Tuan tanya. Semalam 2-3 hari lepas ada orang politik bertanya diri dia, bertanya rakyat, apa salah saya sehingga saya hilang undi? Dulu saya dapat banyak undi. Dia terlupa, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Permainan saja. La'ibun wa lahwun, permainan dan sia-sia.
Semalam satu orang dipuji habis-habisan, minggu depan dia dikecam habis-habisan. Bulan lepas mendapat likes yang banyak, bulan ni mendapat kutukan yang secukupnya. Betapa ramai manusia yang memburu agar namanya disebut oleh orang lain, disebut seketika. Apabila dia tidak ada, tak ada lagi orang yang nak mengenangnya. Bahkan sebahagian orang semasa hidup pun tak dikenang dah. Bukan saja tak dikenang oleh orang, berapa ramai ibu bapa yang berjasa kepada anaknya tak dikenang oleh anak-anaknya. Berapa ramai pemimpin yang menyumbang siang malam pagi petang berkempen, membuang masa, meninggalkan keluarga kononnya untuk kerjaya politiknya. Jawatannya dia pun hilang. Orang pun tak menyebut lagi apa yang telah dia lakukan. Dunia suatu permainan yang sia-sia. Yang tinggal ialah kebaikan yang diamalkan oleh seseorang lillahi ta'ala, kerana Allah, walaupun seluruh dunia dan isinya melupai kita, tapi kebaikan amalan yang dibuat kerana Allah tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat walaupun sebesar misqal, seberat zarrah, dia akan dilihat dan dia akan dinilai oleh Allah. Maka orang tak susah hati dengan dunia. Orang Syria pun tak susah hati kalau dia tahu kanak-kanak yang mati telah mati. Belum tentu yang hidup di dalam kemewahan kurang derita daripada mereka. Dunia datang dan pergi. Apabila kita mengetahui hal itu, tidaklah banyak antara yang berjawatan dengan yang tidak berjawatan. Tidaklah banyak antara yang mendapat pangkat dan yang kehilangan pangkat. Tidaklah banyak bedanya antara kita yang dipuji orang dan kita yang dikeji orang, selagi mana kita telah melakukan sesuatu kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau orang puji, alhamdulillah, ziyadah ala ni'mah. Kalau orang marah kat kita pun, kalau kita yakin kita buat lillahi ta'ala, kerana Allah, dan kita mencari redanya, berdiri kita sehingga ke penyudahannya. Fastaqim kama umirt, beristiqamahlah kamu seperti mana kamu telah diperintahkan. Kita simpati dengan segala peristiwa yang berlaku. Kita memohon Allah memberikan kebaikan pada semua pihak, dan Allah memahamkan kita bahawa dunia ialah permainan yang sia-sia. Kita bermain tak pentas dunia ni. Ada jumpa kawan, ada jumpa kehidupan, ada bini, ada suami, ada keseronokan, ada kereta, ada rumah. Permainan. Kerja kita sama, mufti ke, orang bawah ke, sama saja. Macam saya selalu sebut, tak ada Tuhan kata mufti, oh mufti, mufti kena bagi VIP lah di akhirat. No. Yang sapu sampah mungkin VIP, mufti mungkin duduk ke belakang, na'udzubillah, mungkin lebih teruk jika tak ikhlas kerana Allah. Allah mengangkat hamba-hambanya tanpa melihat kepada kedudukan yang dibahagi-bahagikan oleh manusia ini. Dunia adalah lakonan. Pelakon miskin boleh jadi orang kaya dalam TV. Kat luar tu miskin ya, dan hutang orang tak bayar. Dalam filem kau main kereta semua pinjam. Manusia menetapkan fulan mufti, fulan syekh. Mudah-mudahan betul di sisi Tuhan. Fulan orang biasa. Kita. Allah lebih tahu siapa yang baik dan tak baik. Dan Allah lebih mengetahui keadaan setiap hamba-hamba. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni membaca di antara dua sajdatain, dua sujud. Tuan-tuan ada kitab dia? Kitab tambahan yang ada? Ha? Semua? Ada orang tak ambil? Oh, kebanyakan hafal dah. Ada lagi kitab bagi siapa yang tak ada kitab tu? Habis dah? Ada berapa lagi? Nah, siapa tak ada kitab, ambil kitab. Siapa hafal, tak payah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdatain. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara dua sujud. Antara dua sujud apa dia? Duduk antara dua sujud itulah iftirash. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, rawahul arba'atu illa an-Nasa'i. Wal lafdhu li Abi Dawud wa sahhahul Hakim. Hadis ni daripada Ibnu Abbas, dia kata Nabi sebut antara dua sujud itu, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada berapa di sini? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wahdini, dan tunjukkanlah aku, wa'afini, dan berilah keafiatan, kesejahteraan, afiat pada aku, warzuqni, dan rezekikanlah aku. Lafaz ni diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan di dalam hadis yang dia lebih kurang kalau dihimpunkan, sebelum saya nak terus, dihimpunkan bacaan antara dua sujud ini, kalau dihimpunkan apa yang ada di sisi riwayat Tirmidzi umpamanya, dia ada penambahan lain. Umpamanya Tirmidzi dia ada wajburni, ada perkataan wajburni, dan ada wajburni di dalam riwayat Tirmidzi menggantikan wa'afini. Di sini ada wa'afini, dalam Tirmidzi dia ada wajburni, dia tak ada wa'afini. Di dalam riwayat Ibnu Majah dia ada warfa'ni, yakni warfa'ni, diangkat aku. Wajburni ni dijabirah, benda yang patah ni kita kuatkan dia, itu kita tampung dia, bagi dia kuat, itu nama wajbur ni kan. Yakni kita kuatkan apa yang patah, apa yang lemah, dia wajbur ni, yakni kuatkanlah aku. Dalam riwayat Ibnu Majah warfa'ni, dia angkat aku. Kalau kita himpun semua ni kita himpun daripada hadis-hadis yang berbeza, kita akan dapati ada 7 perkataan. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ni, dia bawa riwayat ni, dia tak bawa riwayat yang lain. Sama ada dia takdimkan ini, dia kata ini lafaz ni Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Para ulama ada berbincang dalam mentad'ifkan sebahagian riwayat, tapi kesimpulan daripada semuanya boleh dikategorikan sebagai hasan dari segi kategori hadis. Saya tak mau panjangkan, nanti tuan-tuan pun tak akan ingat nama rawi dah. Cumanya kalau kita himpunkan ada 7 yang Nabi sebut dalam riwayat hadis. Yang pertama iaitu Allahumma ghafirli, yang ada dalam hadis ighfirli, minta ampun. Yang kedua ada warhamni, minta supaya rahmati aku. Yang ketiga ada wajburni. Ini seperti ini saya buat susunan yang ada di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Wajburni. Yang berikutnya adalah warfa'ni, angkatlah aku. Angkatlah aku.
Yang berikutnya ialah warzuqni, yang kelima, rezekikanlah aku. Yang keenam ialah wahdini, dan tunjukkanlah aku. Dan yang ketujuh ialah wa'afini, dan berilah keafiatan kepadaku, afiatkanlah aku. 7. Di dalam sebahagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka menyukai untuk kita sebut semua. Sebab itu dalam tuan-tuan duk baca di sekolah tu, sebenarnya dari segi riwayat hadis dia tak macam tu. Dia ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4. Tapi oleh kerana fuqaha telah berijtihad, dia kata kita baca semua sekali yang adalah hadis tu, kerana dia datang riwayat-riwayat itu. Mereka menyukainya. Artinya kalau sebahagian orang baca sikit pun telah masuk dalam makna ni. Boleh dia baca semua sekali. Dia atas beberapa alasan, nanti saya sebut. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mazhab Hanafi, saya sebut sikit mazhab untuk tuan-tuan ada background. Dalam mazhab Hanafi, dia kata antara dua sujud ni tak ada bacaan apa. Nak baca boleh, tak disunatkan, harus saja. Nampak pelik sikit lah kaul dia tu. Ada qaul Hanafi ni mazhab Syam. Kadang-kadang ni, bukan saya nak komen pasal yang ni, cerita dia mazhab Syam. Ramai orang mazhab Hanafi. Kadang-kadang dalam isu-isu hadis ni dia berbeza sikit, khususnya dengan mazhab Hanbali dan juga mazhab Syafi'i. Kerana mungkin pada satu sisi ialah yang terkumpul pada dia ialah ijtihadat Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua ialah kaedah-kaedah Hanafi itu sendiri di dalam mentarjihkan riwayat dan mentarjihkan riwayat. Ini di segi usul fiqh. Tak apa. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita rasa macam amin dalam mazhab Hanafi, dia perlahan, kan? Taklah pelik kerana kaul yang terakhir, kaul jadid mazhab Syafi'i pun amin pelan. Amin. Amin tu yang kita amin kuat ni ialah kaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, kita tengok pergi masjid Hanafi perlahan. Bila kami pergi ke negeri seperti Uzbekistan, kita kena diam. Pasal orang dia sebahagiannya baru dengan Islam. Kalau kita amin kuat, dia terkejut. Pasal dia tak terbuka lagi. Sebagai yang terbuka, tak apalah, kan? Dia tak terbiasa lagi. Dia duduk biasa, tak dengar amin tu. Amin perlahan. Tapi hadis kita baca dulu jelas amin kuat, dan kita pegang yang itu, kita pegang. Tapi mazhab Syafi'i sini nak kata qaul Abu Hanifah terlalu lemah, tak boleh. Imam Syafi'i kata dia kata kalau kuat tak apa, tapi lebih aku suka untuk perlahankan pada qaul di dalam kitab Al-Um, seperti mana yang saya sebut. Contoh, jadi kadang-kadang pada zaman dulu berlaku fanatik mazhab. Sebab itu ada, saya tak mau sebut, kerana saya sebut dalam beberapa bicara. Sebab tu kadang-kadang ada perkataan Al-Bukhari nampak macam berat sikit. Bukan perkataan dia, nukilan dia. Sebab kerana sebahagian orang yang fanatik mazhab di kalangan mazhab Hanafi menyerang Al-Bukhari dengan begitu kuat, Al-Imam Al-Bukhari. Hari ini di Uzbekistan tu, dia pangkat Imam Bukhari. Tapi dalam hayat Imam Bukhari, dia bersakit sikit dengan pentaksub mazhab Hanafi. Bukan mazhab Hanafi itu masalah, korongan pentaksub ni memang macam itulah, dia masalah. Saya tengok Al-Albani rahimahullah. Bukan kita agree dengan semua yang Al-Albani kata, kita pun tak agree sebahagian yang Al-Albani kata. Tahqiqat dia kita terima kasih banyak, sumbangan dia besar, tapi sebahagian ijtihadat fiqh dia mungkin kita berbeza. Tapi kadang-kadang pentaksub ni macam tu, dia anggap orang taksub, dia lagi taksub. Saya baca teks dalam Al-Buti, teks Al-Albani, lebih kurang dia kata sayanzilu Isa,
Wa sayahkum bi kitabi was sunnah, la bi Taurat wala bi Injil wala bi madhhab Hanafi. Wala bil madhhab Hanafi. Akan turunnya Isa, dia akan berhukum dengan kitab dan sunnah, tidak dengan Taurat, tidak dengan Injil, tidak dengan mazhab Hanafi. Geng-geng mazhab Hanafi dapat kod tu, marah, kutuk, inilah pembenci mazhab, samakan mazhab Hanafi dengan Taurat dan Injil dan macam-macam, kutuk Albani. Tapi bila kita kalau kita pengkaji, kita tak boleh ambil perkataan out of the context, luar daripada konteks. Bila kita pergi rujuk balik yang Albani kata tu, dia kata sebab ada orang kata bila Isa turun nanti mazhab Hanafi lah yang akan dipakai. Jadi bila dia nak respon tu, dia katalah sayanzilu Isa wa sayahkum bi kitab wa sunnah, la bi Taurat wala bi Injil wala bi mazhab Hanafi, tidak dengan mazhab Hanafi. Bukan kerana dia nak hina mazhab Hanafi tu, dia nak respon kepada dakwaan tu. Tak apalah, mungkin kita tak setuju dengan dia bab lain, tapi tak bolehlah kita pergi tanggung apa yang dia tak maksudkan. Tak apa, saya nak cerita dalam mazhab Hanafi dia tak sunatkan hal, dia boleh kan? Boleh, tak doa boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan mazhab Syafi'i sunnah untuk kita doa antara dua sujud. Dalam mazhab Hambali wajib, sekurang-kurangnya kata Rabbi ghafirli. Kalau tak kata Ibn Rajab, batal. Kalau terlupa, sujud sahwi. Kepelbagaian. Bayangkan satu tak wajib, satu wajib. Ijtihad dalam hal yang Nabi baca, tapi hadis ada, nak kategorikan wajib ke, boleh saja ke, ataupun sunat. Yang tu khilaf. Okey, kita lihat kepada hadis ni. Saya nak sebut, nak ulas sikit hadis ni. Yang pertama ialah dalam bacaan antara dua sujud ni, yang pertama dia kata Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Tuan-tuan, hak ni kita sebut, saya sebut untuk saya dan tuan-tuan juga. Hakikatnya dalam semua yang kita doa, kita apa ni, kita mendetailkan saja. Dalam hidup ni dua benda kita perlukan kalau nak himpunkan doa. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa aqul hina as'alu Rabbi? Wahai Rasulullah, apa yang aku patut kata bila aku duk minta kat Tuhan tu? Nabi kata, qul Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku dan kesian rahmatkanlah aku. Fa inna haula'i jama'a laka dunyaka wa akhiratak. Karena dua benda ni ampun dan rahmat, menghimpunkan dunia dan akhirat. Pertama, hidup ni kita perlu Tuhan ampun. Sebab itu ajaib orang yang selalu astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dia melihat keajaiban hidup. 1000 kali. Zikir ni adalah satu nikmat yang manis. Bukan kerana sedapnya zikir tu kerana berlagu Astaghfirullahalazim baru mai khusyuk. Kalau astaghfirullah saja, tidak.
Sebab dia tidak faham. Dia ingat zikir itu seperti mana irama lagu, yang mana manusia menikmati bunyi irama, bukan menghayati maksud pengabdian dan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu orang yang mengulangi astagfirullah, dan tuan-tuan, kita semua boleh melakukannya. Kalau satu hari kita sebut 1000 astagfirullah, kita akan dapat bedakan hari yang sebelum dan selepasnya jika kita tidak menyebutnya. Kita akan melihat bagaimana Allah melapangkan dada dan urusan kita dan memudahkan kita apa yang kita sangka dan tak sangka, dan mendatangkan keajaiban di dalam hidup, menegakkan kita di atas jalan yang Dia redha. Astaghfirullah. Pertama, Rabbi ghafirli, itu minta ampun. Warhamni, apa? Rahmatlah aku. Maksud rahmat semua, cinta rahmat, rezeki rahmat, apa yang kita ada ni rahmat Tuhan. Sebab itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesiapa yang baca Quran, dia akan tahu kesemua kehidupan yang Tuhan lukiskan untuk insan, insan hanya perlukan rahmat. Ada orang fikir dia perlukan wang banyak dalam dunia ni, dia terlupa pada rahmat. Akhirnya dia tahu kesakitan memiliki wang. Ada orang fikir perlukan jawatan tanpa memikirkan perlunya rahmat. Akhirnya dia tahu kesakitan kerana jawatan. Ada orang rasa nikmat kalau dia masyhur, ternama, dipuji. Akhirnya dia tahu kesakitan kerana kemasyhuran. Tapi kalau dia minta, ya Allah rahmatilah aku dalam seluruh urusannya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Dia akan tahu dia perlukan rahmat. Di bawah payung rahmat itu perincian, termasuk yang kita sebut wahdini, tunjukkanlah aku. Dan ini besar. Tuan-tuan, pengetahuan setiap kita sama saja tentang banyak hukum hakam Tuhan. Hang mufti ke, hang syekh ke, hang ustaz kan tahu haram haram, halal halal. Tetapi petunjuk mempunyai dua hal. Yang satu ialah petunjuk, memberitahu kita apa yang kita tak tahu, menunjukkan kepada kita yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Ini petunjuk. Tapi kita sentiasa berbeza kadar kita pada bahagian yang kedua, hidayatut taufiq, petunjuk taufik. Kadang-kadang yang tak jadi ustaz, tuan-tuan yang pegang kitab ni lebih takutkan Allah daripada saya yang baca untuk tuan-tuan. Maka ada hamba Allah, taufik Allah pada dia banyak. Harta sama, sedekah tak sama. Pengetahuan sama, salat tak sama. Hidayatut taufiq, bukan saja dia memberitahu kita yang benar, dia mentaufiqkan kita untuk mengikut yang benar. Sebab tu sebahagian para ulama menyatakan, orang-orang yang fasada min ulama'i hadhil ummah, ulama yang rosak, fihi shibuhun bil yahud, pada mereka fihim shibuhun bil yahud, pada mereka ada persamaan dengan Yahud. Ulama macam Yahudi, Yahudi tahu banyak, tapi dia lawan Nabi Muhammad. Tapi orang yang fasad di kalangan umat ini, di kalangan ahli-ahli zuhud, ahli-ahli ibadat, di kalangan ubad, di kalangan ahli ibadat,
sama dengan Nasara. Nasara tak tahu apa, duk kena perkena dengan Yahudi. Ilmu tak ada, Yahudi perkena. Sebab tu dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau marah. Siapa dia? Yahud. Ada information bagus. Waladhdallin, tidak yang sesat, iaitu Nasara, yang disesatkan oleh orang-orang yang pandai. Dalam dunia ni pun macam tu. Ada golongan agama, ada golongan pengikut golongan agama. Golongan agama ditipu pengikut orang yang tak tahu agama. Dia ustaz saya bagi tahu, tok syekh saya bagi tahu, dia akan ikut. Sebab tu Quran kata afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Tak dengar, tak fikir, tak bertengok ke? Disuruh kita bukan ikut membabi buta. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut apa yang kamu tak ada pengetahuan. Pendengaran, penglihatan kamu akan ditanya oleh Allah. Untuk itu dia tak mau kita ikut. Kita tak boleh kata dah hang ustaz aku ikut lah. Tak boleh. You have to think. Kena fikir. Kalau ustaz kata betul ke jin telefon ustaz? Ada? Tak tahu. Percayalah pengikut ni. Saya pun tak tahu, saya dengar orang cerita lah, kata ada orang lah jin boleh telefon dia. Saya duk minta juga nombor jin tu, saya nak pergi telefon balik. Rupanya jin ni nombor dia tak banyak, dia pakai handphone jenis lain. Come on lah. Jangan bodohkan diri kita. Bukan alam jin, surah jin ada, tapi come on, jangan buat benda yang bodoh. Orang kata tak mustahil, memang tak mustahil, tapi tak payahlah cerita-cerita kuliah-kuliah masjid ni di Perlis pun kita bagi warning samalah. Jangan buat cerita-cerita yang bodoh. Kebodohan agama datang untuk bagi cerdik. Pi dengar kuliah daripada orang cerdik, pensyarah universiti, engineer, arkitek, pencen mai duduk dalam masjid, dengar ustaz cerita benda yang terang-terang against logik akal, bertentangan dengan logik, bertentangan dengan fakta, bukan backup dengan kitab dan sunnah, tak ada dalil kitab sunnah, dia buat cerita. Nak kata bohong pun ustaz. Ni ulama Bani Israel, alim lagi pada ustaz, bohong. Apatah lagi yang selepas daripada itu. Gunalah logik ni. Tanyalah dia. Masa Selcom masuk balik tu, ataupun ni masuk balik tu, dia tulis nombor jin mana? Saya bukan kata benda tu bercanggah dengan akidah ke apa, tapi tak menarik untuk agama dilihat bodoh ketika zaman orang duk tuduh Islam bodoh lah apa. Tuan-tuan, dalam dunia ni peningkatan yang begitu drastik kepada golongan atheism, kepada pahaman, kepada atheis dan agnostik, golongan yang tidak percaya Tuhan, ataupun golongan yang tak pasti Tuhan ada, ataupun golongan yang mempercayai Tuhan is beyond any organized religion. Tuhan merentasi segala agama yang tersusun ni. Tuhan tak ada agama dah. Tuhan itu wujud. Agama-agama ni bukan milik Tuhan. Salah satu pembuktian mereka inilah. God delusion, macam-macam lagi yang mereka tulis nak cerita pembohongan Tuhan. Islam datang memberikan logik, answer for all this question yang mana against. Islam datang jawab, afala taqilun, iqra bismi rabbik, baca. Mai-mai kebelakangan ni selak terai, jin telefon, macam-macam benda pelik-pelik. Sebab
nak create satu superstition, satu karut marut, satu khurafat yang diberikan kepada golongan agama yang awak jangan persoal dia, sebab dia boleh kontak langsung dengan alam ghaib. Awak tak tahu, you just follow. Awak hanyalah ikut. Kita berpuluh tahun lamanya berada di atas jalan ini, menentang hal ini, seperti mana Nabi menentang khurafat, kepercayaan karut marut yang ada dalam masyarakat musyrikin, mengeluarkan mereka kepada agama yang mustaqim, benar. Agama tak nafikan sihir, tak nafikan jin, tapi dia tak suruh sampai kita jadi bodoh pasal semua jin. Sakit perut jin, pening kepala jin, kedai tak laku jin. Orang buat, padahal dia yang buat nasi tak sedap. Saya bukan nafikan boleh berlaku, tak boleh berlaku, boleh berlaku sihir. Tapi semua kita dah keluar dah, alhamdulillah, negeri Perlis ni korang kita dengar. Ni dia nak mai balik, dia nak mai balik. Ada satu isu yang dia orang bawa. Dulu saya dah timbulkan isu. Bukan saya anti kepada tahfiz, pembukaan tahfiz, tidak. Dia kata apa mufti? Saya tak tahu. Saya pun ada IQ, saya penaung pun ada tahfiz kita. Tapi isunya, you jangan salah gunakan sehingga you tak berfikir. Tahfiz tak boleh bayar, elektrik tak boleh bayar apa, tapi pengusaha tahfiz collect duit merata orang, merata tempat, tapi dia sendiri pergi melancung merata. Tu yang kata dalam akaun nampak berapa ratus ribu juta, tapi pengikut jangan persoalkan. Ini ustaz. Kalau Nabi kata hayya yajlis fi baiti abihi wa ummihi, ayati hadiah tu, balik duduk di rumah mak bapak dia, hadiah damai kan Nabi kata kepada pekerja-pekerja yang pergi buat urusan Nabi. Tiba-tiba boleh kata yang ni orang bagi kat aku, tidak ada kaitan dengan jawatan. Agama menyuruh kita menjadi insan yang faham, logik, bertawakal pada Allah, mengikut sunan kepada penciptaan alam fitrah ini, dan tidak diperbodohkan oleh orang lain. Seterusnya, bacaan yang berikutnya ialah wa'afini. Antara yang dibaca ialah wa'afini, berikanlah afiat padaku. Ini juga antara doa Nabi. Sebab itu tuan-tuan, mautin, tempat antara dua sujud, bukan saja sujud tempat doa, duduk antara dua sujud juga merupakan tempat doa. Dalam mazhab Ahmad, kita tak boleh doa melainkan apa yang untuk akhirat saja dan daripada doa yang maksur. Selain daripada mazhab Ahmad, dia benarkan apa saja doa. Doa ini adalah doa yang maksur. Apa saja yang kita doa yang menyerupai makna yang ini adalah dibenarkan. Wa'afini, berilah afiat padaku. Abdullah ibn Umar kata, lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbihu. Nabi tak pernah tinggalkan doa ni bila pagi ataupun petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta afiat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatik an ukhtala min tahti. Ya Allah, Allah afiat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Aku minta keampunan dan afiat fi dini, pada agama, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, pada hartaku. Masya Allah, Nabi ajar habis. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkanlah semua aib aku, amankanlah perasaanku. Tutup aib, amankan perasaan kita. Kerana aib sentiasa menjadikan kita takut. Sebab tu perkataan waghfirli, ampunkan aku, tu bukan ampun saya dosa. Kerana perkataan ghafara dalam Arab, tutup aib. Allah tu ghafur, maksud dia tutup dosa, dia tak timbulkan dosa supaya orang lain nampak. Kalau Allah nampakkan dosa, saya pun tak boleh mengajar,
tuan-tuan pun kadang-kali tak boleh berjalan pergi ke mana-mana. Tapi Allah Ghafur dan Ghafar, dia tutup keaiban kita. Allah mastur aurati wa amin rawati, tutup aibku, amankan perasaanku. Wahfazni baina yadai, jaga aku depanku, wa an yamini wa an shimali wa min khalfi, kanan kiri belakang dan atas. Wa a'udzu bi'azamatik an ughtal min tahti, minta perlindungan denganmu, jangan aku diserang hendak daripada bawahku. Nabi tak pernah tinggal, kata Abdullah bin Umar. Amazing. Kita itu Nabi, kita sentiasa resah takut sagi berlaku ni, tapi kita banyak meninggalkan doa yang Nabi buat. Lepas tu kita tanya, Ustaz, ada apa-apa doa yang pelik sikit yang saya nak amal, hak petua-petua? Itulah yang menyebabkan ada peluang golongan penceramah mengeluarkan petua-petua yang pelik-pelik dan menarik orang untuk share. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu doa-doa di dalam sunnah. Jadi ustaz ni sebut satu doa ni, saya nak bagi ijazah hari ni, kalau tulis tak boleh, kalau tak tulis dapat. Oh, pelik. Ini saya nak bagi satu doa ni yang petua, saya turunkan. Seolah-olah kalau dia tak turun, tak menjadi doa tu. Ini bukan seni silat mandi tapak lah apa. Sebab apa semua pakai syekh? Allah dapat petua daripada ustaz tu tadi. It's okay kalau dia pakai petua, itu ialah sunnah Nabi, tak apa. Ataupun dia ajar bagaimana berdoa, tapi dia rasa benda yang tak tahu dia ambil daripada mana. Tapi kita kagum sebab kita tak diajar dengan al-azkar an-nabawiyah, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu beli Hisnul Muslim, beli al-azkar an-nawawiyah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau Imam Nawawi tu imam mazhab Syafi'i, beli buku zikir Imam Syafi'i tu. Dia himpun zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padan dengan yang tu lah, tak ada nak tarikat. Kalau nak tarikat yang tu tarikat tu, Tariqatu Muhammadiyah. Warzuqni, dan rezeki-kalah aku. Yani rezeki dalam konteks ni maksud rezeki yang halal, yang baik. Dan rezeki ni luas maknanya, macam mana Nabi SAW kata, ruziqtu hubbuha, tentang Khadijah, aku diberi rezeki cintanya. Orang cinta kat kita, rezeki. Orang suka kat kita, rezeki. Wajburni, dan kukuhkan aku, kuatkan aku, kelemahan aku ni tolong tampung kelemahanku. Warfa'ni, dan angkat aku. Tuan-tuan, dalam semayang sentiasa kita minta Tuhan angkat kita. Kalau Tuhan angkat kita, tak ada siapa boleh jatuh kita. Orang berjatuh ya, Tuhan angkat. Kalau Tuhan tak angkat, walaupun orang berjatuh, orang bagi jawatan, kita jatuh. Kalau Tuhan angkat, lepas kita mati pun orang sebut kita. Telah mencuba untuk mengangkat diri masing-masing berbagai tokoh dalam dunia ni. Bila Tuhan tak angkat, dia jatuh. Kadang Tuhan angkat, dia tak buat apa, Allah angkat dia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla angkat kita di sisi dia dan juga di sisi manusia-manusia yang baik. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali untuk diri saya lah, dunia media sosial ni dunia gila, menjadikan manusia gila dunia. Dulu saya tulis artikel, memburu likes. Berapa likes aku hari ni orang dapat? Memburu likes. Dia seronok, dia rasa orang angkat dia. Tak mententeramkan dia. Besok dia tengok likes dia kurang, pening. Itu ada artis yang murung. Sebab apa? Lagu dia jatuh ke tangga yang ke-6 dalam carta lagu. Alhamdulillah, Imam Ahmad disebat oleh pemerintah
bukan pemerintah kafir, pemerintah Islam pada zaman dia. Masuk dalam penjara disebat, disebat, dimalukan, dipenjara, diharamkan ia bercakap. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, imam. Tidak ada ilmuwan hadis sepertinya. Al-Baqi bin Makhlad, bila dia pergi jumpa Imam Ahmad nak ambil hadis, dia tengok Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria mengajar dalam masjid. Ditanya Imam Ahmad, Muhammad tak boleh mengajar. Dia ketuk rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, aku bukan tak mau tolong orang seperti kau, tapi kau tahu keadaan aku. Sehingga ahli riwayat menyatakan setiap hari Baqi bin Makhlad datang daripada jauh daripada Afrika, daripada Andalus datang untuk berjumpa dengan Imam Ahmad. Musnad yang paling besar ialah Musnad Baqi bin Makhlad. Hilang sebahagian. Setiap hari dia ketuk macam nak minta sedekah ke rumah Imam Ahmad. Satu hadis Imam Ahmad baca. Imam yang demikian besar dihalang dia meriwayatkan hadis. Al-Bukhari dihalang untuk mengajar oleh khalifah zaman dia, gubernur di zaman dia di Bukhara. Di Bukhara tu, Bukhara yang namanya Bukhari, dia pada hayatnya dihalang oleh Khalid, Muhammad bin Khalid Az-Zuhli. Khalid bin Yahya Az-Zuhli, Khalid bin Yahya Az-Zuhli larang dia. Dia amir, dia gubernur. Tak boleh mengajar Imam Bukhari sehingga ke akhir hayat. Tetapi kita hari ini sebut rawahul Bukhari, qala Ahmad bin Hanbal. Tidak ada siapa yang menyebut Ahmad bin Abi Duad yang telah menghukum Imam Ahmad sebagai sesat, mufti ataupun qadi besar, qadi qudah bagi kerajaan Abbasiyah ketika itu. Orang tak menyebut Ahmad bin Abi Duad yang dengan megah menghukum Ahmad bin Hanbal sebagai sesat. Orang menyebut Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Allah mengangkat sesiapa yang ia kehendaki, dan dia menjatuhkan sesiapa yang dia kehendaki. Walaupun manusia boleh nampak teruk, Ibn Taymiyah di penjara punya dahsyat. Seperti mana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Ad-Durrar Al-Kamina, tapi pada hari kematian patah kayu mengangkat jenazah. Dimash tidak pernah menyaksikan seramai itu manusia keluar untuk menunaikan salat kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Allah mengangkat sesiapa yang ia kehendaki. Warfa'ni, angkatlah aku. Biar orang nak kutuk, orang nak apa, Allah angkat. It's okay di sisi Allah, okay. Ramai orang rezeki bergantung, buat macam-macam benda kadang-kadang kerana tipu dalam rezeki. Allah tak bagi rezeki juga. Ada orang tawakal pada Allah, buat apa yang patut, duduk hatta di rumah dia pun rezeki datang. Kalau Allah dunia, tuan-tuan, sehinggalah agama ini hidup di dalam diri saya dan tuan-tuan. Allah itu hidup dengan keyakinan dan akidah yang bukan sekadar nak menceritakan perbahasan sifat 20 ke tauhid 3, tapi Allah itu hidup. Yakin kita pada kekuasaannya dan penentuannya. Sehingga itulah, apabila sampai ke peringkat itulah, kita merasai manisnya makna agama, manisnya makna iman, manisnya makna beriman dengan Allah. Beruntung kerana kita terjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat kepada kehidupan orang-orang yang tak beriman atau orang-orang yang hilang tawakalnya kepada Allah, kita sedih. Ataupun bukan sedih berada, kita rasa syukur kadang-kadang Allah jadikan kita kenal Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan kita membaca apa yang dibaca. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Huzaifah
Nabi baca Rabbi ghafirli antara dua sujud. Jadi jika seorang baca Rabbi ghafirli antara dua sujud juga adalah dibolehkan. Saya baca soalan banyak. Adakah solat sunat qabliyah sah dilakukan sebelum masuk waktu solat? Solat 2 rakaat sah, tapi untuk dijadikan pahala untuk qabliyah tidak. Melainkan para ulama berbincang tentang masalah kadar masuk waktu. Tapi yang pentingnya ialah waktu itu hendaklah masuk dulu. Tidak boleh kita solat sebelum subuh, qabliyah subuh, melainkan setelah masuknya waktu subuh. Mungkin orang belum azan lagi tapi masuk waktu. Yang penting masuk waktu. Penting untuk masuk. Semayang tu bila satu orang semayang 2 rakaat, semayang dia sah, cukup syarat. Tapi dia tak boleh untuk mengambil fadilat yang qabliyah kalau bagi semayang itu ada iringan qabliyah ataupun ada iringan ba'diyah. Itu maksud saya. Niat ni, macam saya bagi tahu, niat ni dia penting. Dan dia kena memenuhi syarat. Kita semayang qabliyah kena ada syarat untuk qabliyah. Demikian juga semayang apa pun, walaupun sama, tapi pahala dia tak sama. Saya buat contoh dulu tuan-tuan kan. Kita semayang 2 rakaat sebelum subuh. Semayang 2 rakaat. Lepas semayang 2 rakaat, elok-elok kawan kita datang, "Oi, jom lah, kita nak kena bergerak ni. Tak semayang subuh Oh, kita semayang lagi, nak semayang sunat tu. Allah, kira yang 2 rakaat tadi lah subuh je kita. Sama je, 2 juga. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun kalau dia semayang 2 rakaat pun sama 2 rakaat juga. Tapi tak boleh. Niat dia berbeza. Betulkah kalau arwah ibu dah meninggal, roh dia boleh balik rumah kita untuk tengok keluarga? Orang yang mati, roh dia tidak boleh balik. Cumanya para ulama berbincang, adakah roh orang yang hidup boleh bertemu dengan orang yang mati? Dan adakah kadangkala orang yang mati mengetahui keadaan orang yang hidup? Kerana dia bukan macam hantu Cina dalam filem yang duk balik makan ayam tu. Ini roh dia bila mati, kita pergi ke alam barzakh. Semua agama, tuan-tuan tengok, kalau orang Kristian dia tengok perbahasan ni, dia pun tulis tentang barzakh, transit antara dunia ke akhirat. Dan sebahagian penulisan ni, kadang-kadang hadis tidak ada, tapi pengalaman, mimpi dan seumpamanya itu dinukilkan oleh para ulama. Termasuk apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Ar-Ruh, kisah-kisah pertemuan ini. Sebahagiannya mungkin tidak sabit, tetapi apa yang berlaku ada rupa keadaan. Pertama ialah orang yang mati mengetahui tak orang menziarahi kubur dia. Al-Imam Ibn Qayyim dia menyebut tentang orang yang mati mengetahui orang yang ziarah kubur dia. Termasuk riwayat Imam Ahmad Tabarani dalam yang menyebut tentang in kana ya'rifuhu fid dunya, jika dia kenal pada dia kata fahadha fulan a'rifu dunya, fulan aku kenal dia di dunia. Maksudnya orang pergi ke kubur, kata Imam Ibn Qayyim, bila kita pergi ke kubur, kita disuruh memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Tidak untuk memberi salam pada orang yang tidak tahu. Kenapa? Kalau ahli kubur tak tahu, buat apa Tuhan nak suruh bagi salam? Buat apa Nabi nak ajak bagi salam kalau dia pun tak tahu? Mesti artinya dia pun mendengar salam dan mengetahui kedatangan orang yang memberi salam. Itu argumen dia. Argumen yang lain kerana Allah Subhanahu wa taala, kan Quran nyata Allah itu yatawaffal anfus hina mautiha
yang mematikan nafas-nafas ketika dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tak mati di dalam tidurnya. Maksudnya masa tidur ruh kita diangkat. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra, maka Allah pegang ruh yang telah diputuskan dia mati dan dia menghantar yang lain. Berbagai tafsiran lah, ni Al-Alusi ada tafsirannya, tapi saya nak sebut yang pentingnya, ketika satu orang ruh dikeluar daripada kita, bila kita tidur ruh kita keluar tapi dia tak mati, Allah lepaskan dia balik, dia tak mati. Ketika itu dia ada pada stage ruh. Ketika itulah yang menyebabkan sebahagian para ulama menyebut dia bertemu juga dengan alam ruh. Inilah yang menyebabkan sebahagian para sahabat ataupun sebahagian para tabi'in bertemu dengan tabi'in yang lain. Hatta Ibn Qayyim menyatakan dia bertemu dengan Ibn Taymiyah dan bertemu dengan ruh-ruh guru mereka dan orang-orang saleh di dalam mimpi. Sama juga konsep mimpi Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Kerana ruh ketika itu ruh berurusan dengan ruh. Maka mungkin tak sebagian orang yang dia berjumpa dengan bapak dia di dalam tidurnya itu adalah bapak dia, kemungkinan. Cuma dia kena hati-hati jangan melampau, takut syaitan tipu dia. Tapi ada tak kemungkinan dia tidur dia jumpa mak dia, dia jumpa bapak dia. Kemungkinan mereka ada menyebut sesuatu pada dia, kemungkinan. Dan ini disebut riwayat-riwayat ini oleh banyak oleh Imam Ibn Qayyim dan kitabnya Ar-Ruh. Cumanya jangan gulu melampau. Tuan-tuan dengar malam ni pergi duduk atas kubur, mula nak pergi panggil roh mai masa tidur. Syaitan boleh menipu. Cumanya ada tak kemungkinan manusia bertemu dengan roh yang mati ketika tidur? Ya. Kita dah minta maaf dekat kawan tu, lepas tu kawan tu buat endah tak endah aja. Perlukah kita minta maaf lagi? Sedangkan kita minta maaf di atas perintah agama. Dia nak maaf tak maaf juga adalah hak dia. Kalau dia maaf, selesai, dia dapat pahala, selesai dengan kita. Kalau dia tak maaf, kes itu dibawa ke mahkamah di hari akhirat kelak. Kalau Tuhan kata, kalau agama kata siapa je minta maaf memang selesai, senang lah. Kita curi duit orang, aku minta maaf lah. Dia pun main balik lah, duit tak ada lah tapi aku minta maaf lah. Dia ada hak untuk maafkan ataupun tak. Bolehkah buat hibah pada anak perempuan? Saya mengikut hati saya tanpa ikut faraid. Masa hidup boleh buat hibah, tetapi hendaklah adil di kalangan anak-anak. Nabi SAW di dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi tak mau terima apabila bapa Nu'man nak bagi pada Nu'man. Dia kata, Nabi tanya, adakah semua anak dapat? Dia kata, tak. Nabi kata, la ushidu ala zur, aku tidak menjadi saksi di atas pendustaan ataupun benda yang tak adil. Pasal dia menyebabkan sakit hati. Kita ada harta, anak kita ada 4 orang, kita bagi pada seorang tu saja. Hak lain kita tak bagi. Tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, mungkin aku bagi kat dia sebab dia nak pergi belajar. Ada sebab. Tapi kalau tak ada sebab, tiba-tiba tanah 1 ekar dapat kat dia. Pasal apa bagi dia? Dia je duk tanya abang aku, hampa tak pernah tanya abang aku. Ia bukan alasan. Kita mungkin boleh buat baik yang lain, tapi jangan menimbulkan akhirnya berlaku hiqd dan pemusuhan, kebencian di kalangan anak-anak. Kerana mak bapak ni, salah satu sebab anak-anak berbalak kerana mak bapak tak adil di dalam berurusan dengan anak-anak. Asalnya mereka sayang menyayangi antara satu sama lain. Mak bapak masukkan kebencian dengan dia rasa ayah sentiasa mendahului abang ataupun mendahului adik.
Memang taat ibu bapa disuruh oleh agama, tapi ibu bapa yang zalim juga akan disoal oleh Allah di akhirat. Kalau nak bayar fidyah macam mana nak kira Datuk? Fidyah apa? Fidyah puasa senang. Pi kat Maib tanya berapa hari dia habaq. Hari itu kita ada jawab masa fidyah puasa. Saya tukar jelas panjang ni sana. Saya tulis pun. Tak dapat tulisan yang perlu dihantar kepada pihak yang lain untuk memerhatikannya kerana tidak jelas. Tulis dengan pensil ni, tak apa nampak. Saya rasa dia tanya pasal Syekh Hasan Dadu. Next time saya jawab. Hasan Dadu masih hidup. Saya pun pernah jumpa dia dan pernah bersalam dengan dia, dan alim besar. Tapi nanti kita nak ulas orang masih ada ni payah. Biar bagi tak ada dulu baru ulas kot. Payah. Alim, orang Mauritania, alim jalil. Iyalah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.